الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pada hari yang aku jadikan wajah manusia ini dalam dua keadaan, kata Allah. Yang pertama, wajah manusia ini dalam keadaan mukanya putih berseri di mahsyar Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan dalam keadaan yang keduanya, wajah manusia ini dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun golongan yang Allah taala jadikan wajah mereka hitam di mahsyar ini, Allah taala akan tanya satu soalan: akafartum, kenapa kamu mati dalam kufur? Ba'da imanikum, sedangkan dahulunya kamu ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala sebut fadzuqul azab, hari ini rasakanlah azab. Wajah kamu ini dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima kuntum takfurun, di atas kekufuran yang kamu lakukan di saat mana kamu hidup di dunia dahulu. Satu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan ada pun golongan yang Allah taala jadikan wajah mereka dalam keadaan putih berseri ini, kata Allah, fa fi rahmatillah, mereka ini berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal berada di dalam rahmat Allah. Khalidun, kekal buat selama-lamanya. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107. Surah Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107. Yang dikasihi para alim ulama, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Darussalam, yang dikasihi ahli jawatan kuasa Surau Darussalam, para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulakan kehidupan kita pada pagi ini, pada hujung minggu kita, dengan sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tunduk sebagai lambang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, sedar tak sedar hari ini kita sudah berada pada tanggal 13 Januari tahun 2018 dah, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir tahun 1439 Hijrah. Kalau kita duduk sekejap, kita renung balik, inilah jarak kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan suatu jangka masa yang cukup lama, dijarakkan dengan suatu jarak yang cukup jauh, tetapi kita diajar dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau lama macam mana sekalipun kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajar dalam kehidupan kita ni sepatutnya semakin hari kita jadi semakin dekat dengan Nabi kita, semakin hari kita jadi semakin kenal dengan Rasulullah, semakin hari kita akan jadi semakin banyak yang disebut dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Walaupun dia akan jadi semakin hari, dia akan jadi semakin panjang. Semakin hari dia akan jadi semakin lama jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila kita hadir ke dalam majlis-majlis ilmu sebegini, kita ni baca balik ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita. Kita baca balik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jaraknya jauh, tetapi kita rasa dekat dan semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada di dalam majlis ilmu. Dalam keadaan kita ni nak baca sedikit sebanyak 2-3 ayat daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak dekatkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian, kalau kita ingatlah 2 minggu yang lepas kita baca tentang ayat apa? Ingat lagi kau tu? Tentang ayat apa tu? Ingat ke? Kalau kita tanya pagi ni yang 2 minggu lepas. Kalau ingatlah, kita baca daripada ayat suratul Kahfi, daripada ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-106. Berkenaan dengan Allah Ta'ala ceritakan satu golongan manusia yang apabila dia berada di padang mahsyar, Allah Ta'ala menyebut inilah merupakan golongan manusia yang paling rugi. Kita bacakan 2 minggu lepas berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di padang mahsyar. Allah Ta'ala sebut, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, kamu ni nak dengar cerita tak berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di padang mahsyar? Orang macam mana? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Iaitu orang yang hidup di dunia ni dalam keadaan tersesat, tapi dia berhujah dengan Allah Ta'ala. Dia sebut macam mana? Ya Allah, wa hum yahsabun, dia mengira, ni manusia mengira di hadapan Allah, annahum yuhsinuna sun'a, banyak dah amalan kebaikan yang dia buat, yang dia lakukan di saat mana dia hidup di dunia. Tetapi tiba-tiba kita baca 2 minggu lepas ni, Allah Ta'ala sebut fahabitat a'maluhum, aku hancur leburkan segala amalan kamu dan aku tidak mengira fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wasna. Bahkan aku tidak timbang sedikit pun amalan kebaikan kamu ini di atas timbangan mizan. Di dalam tafsir Ibn Kathir menyebut, Rasulullah di dalam menafsirkan ayat ini menyebut, walaupun senipis ataupun sekecil sayap nyamuk sekalipun, Allah Ta'ala tidak menimbang timbangan ini, amalan ini, di atas dasar manusia ini tersesat di atas dunia dahulu. Itu kita baca 2 minggu yang lepas berkenaan dengan golongan manusia yang paling rugi di mahsyar. Pada pagi ini, insya-Allah, ana nak petik ayat yang Allah Ta'ala ceritakan golongan yang mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar. 2 minggu lepas kita baca golongan yang Allah Ta'ala sebut, golongan inilah manusia yang paling rugi di saat dia bertemu dengan Allah. Kenapa? Datang bertemu dengan Allah dalam keadaan amalan dia ni kosong. Buka-buka kitab catatan amalan, tengok-tengok kitab catatan amalan ni, tak ada langsung amalan yang Allah Ta'ala kira. Allahu Akbar. Pada pagi ini, insya-Allah, ana nak petik 2 ayat daripada surah Ali Imran berkenaan dengan Allah Ta'ala sebut ada golongan manusia ni dia mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar, bahkan dalam keadaan wajah mukanya ini diputih berserikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan ayat ini, kalau kita ada Al-Quran kan, kita bukalah untuk kita sama-sama rasai, sama-sama kita tadabbur. Inilah perjalanan manusia, perjalanan yang panjang yang dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat surah Ali Imran ayat 106 hingga ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari yang Allah Ta'ala jadikan wajah manusia dalam keadaan mukanya ini putih berseri di hadapan Allah.
Yauma tabyaddu. Tabyaddu ni daripada perkataan abyad. Abyad ni dengan makna apa? Makna putih kan? Abyad kan makna putih. Allah Ta'ala sebut yauma tabyaddu wujuh. Pada hari aku jadikan wajah manusia ini dalam keadaan mukanya putih berseri apabila dia bertemu dengan aku. Satu golongan. Lalu Allah Ta'ala sebut wataswaddu wujuh. Dan pada hari aku jadikan wajah manusia ni dalam keadaan mukanya ini hitam legam. Wataswaddu ni daripada perkataan aswad. Aswad ni dengan makna apa? Hitam kan? Kita sebutkan hajarul aswad, batu yang hitam. Allah Ta'ala guna perkataan hitam ini. Allah Ta'ala sebut ada satu golongan manusia bila dia bertemu dengan aku di mahsyar, wataswaddu wujuh, wajah dia ini dalam keadaan hitam legam, kata Allah Subhanallah. Lalu Allah Ta'ala sebut fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun golongan yang aku jadikan wajah mereka dalam keadaan hitam legam di mahsyar, akafartum. Aku akan tanya satu soalan pada mereka ni, kata Allah. Akafartum, wahai manusia, akafartum, kenapa kamu boleh mati dalam keadaan kamu ni kufur? Ba'da imanikum, sedangkan dahulu kamu ni beriman kepada Allah. Bukankah dulu ni kamu beriman kepada Allah, tetapi kenapa pengakhiran hidup kamu tak boleh mati dalam keimanan kepada Allah, tetapi kamu mati dalam keadaan kamu kufur kepada Allah. Akafartum, kenapa kamu mati dalam keadaan kamu kufur? Ba'da imanikum, dalam keadaan sebelumnya kamu ini beriman. Lalu Allah Ta'ala sebut fadhukul azab, hari ini kamu rasakanlah azab. Sedap ke azab? Allah Ta'ala tanya. Azab wajah kamu ni dihitamkan oleh Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala tanya fadhukul azab, rasakanlah, sedap ke? Allahu Akbar. Allah Ta'ala guna perkataan rasakanlah, suruh dengan makna nak hina. Ada kan ayah kita kan, kalau kita ni masa kecil-kecil dulu, ayah kita larang dah, jangan panjat pokok tu, jangan panjatlah pokok ni. Tapi kita ni degil kan, kadang-kadang tak ada. Panjat juga pagar ni, panjat juga pokok ni. Bila kita naik, tiba-tiba jatuh. Ayah kita sebut macam mana? Sedap ke? Rasakanlah. Beginilah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dah, kamu pastikan kamu ni boleh mati dalam keimanan pada Allah. Tapi kenapa kamu boleh mati dalam keadaan kufur? Lalu Allah Ta'ala tanya, akafartum, hei manusia, kenapa kamu mati dalam keadaan kamu kufur? Ba'da imanikum, dulu-dulu kamu kan beriman. Lalu Allah Ta'ala sebut fadhukul azab, hari ni kamu rasakanlah azab dah. Kamu rasakanlah azab. Allah Ta'ala hina dalam keadaan seperti Allah Ta'ala suruh. Suruh macam mana ni? Aku dah larangkan pada kamu, tapi kamu ni tak dengar, menyebabkan kamu mati dalam keadaan kufur pada Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut fadhukul azab, hari ni kamu rasakan. Allahu Akbar. Lalu Allah Ta'ala sebut bima kuntum takfurun, di atas kekufuran yang kamu lakukan di saat mana kamu hidup di dunia dahulu. Subhanallah. Satu. Yang kedua, para hadirin sekalian, Allah Ta'ala sebut wa ammal ladzina nabyaddat wujuhuhum. Ada pun satu lagi golongan manusia ni di hadapan Allah Ta'ala di mahsyar, ibyaddat, aku putih berserikan. Putih apa ni? Wujuhuhum, wajah mereka di hadapan Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut fafi rahmatillah, golongan inilah yang berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Khalidun, buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, kita kan tahu akidah kita sebagai umat Islam ni, kita diajar beriman kepada adanya hari akhirat. Betul atau tidak? Ni rukun iman kita, antara salah satu daripada rukun iman. Kita diajar dalam kehidupan kita ni, hidup bukan setakat kita hidup di dunia saja dah, tetapi adanya alam-alam yang lain yang wajib setiap daripada kita ni tempuh.
Sama ada kita nak ataupun kita tak nak, sama ada kita sedia ataupun kita tak sedia, cukup masa ni Allah Ta'ala akan hijrahkan alam kita. Betapa ramai orang yang tidak sedia, tetapi bila sampai masa, Allah Ta'ala gerakkan kehidupan mereka ni. Setiap daripada kita ni, para alim ulama sebut, kita ni wajib tempuh 5 alam. Wajib tempuh 5 alam sebelum kita ini ditentukan alam terakhir kita. Alam terakhir kita inilah yang disebut dengan alam sa'idun ataupun alam saqiyun. Alam sa'id disebut alam bahagia, iaitu syurga Allah Ta'ala. Alam saqiyun, alam penderitaan, iaitu merujuk kepada alam neraka, wal-iyasbillah. Kalau kita perhatikan, bila Allah Ta'ala dia sebut tentang syurga Allah, ataupun Allah Ta'ala ni sebut tentang neraka Allah, Allah Ta'ala akan sebut terus, hum fiha khalidun, khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sebut. Dah. Menunjukkan apa ni? Bila manusia berakhir di syurga, ataupun manusia ni berakhir di neraka Allah, tak ada dah alam yang lain yang dia perlu tempuh. Inilah pengakhiran bagi kehidupan dia. Kan Allah Ta'ala sebutkan semalam, kalau kita baca suratul Kahfi, ayat yang ke-108, kalau kita ingat. Allah Ta'ala bila cerita tentang syurga, Allah Ta'ala sebut kamu ni akan terkekal di dalam syurga Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Ada kan kita baca semalam, kita baca innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bila Allah Ta'ala sebut jannatul firdausi nuzula, syurga firdaus inilah tempat tinggal kamu, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut apa ayat selepasnya? Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allah Ta'ala sebut, bila sebut tentang syurga Allah, Allah Ta'ala sebut terus khalidina fiha. Manusia ni dia akan kekal berada di dalam syurga Allah, la yabghuna anha hiwala. Dia tak akan keluar dah daripada syurga Allah Ta'ala ni. Lalu para alim ulama sebut, pengakhiran kehidupan manusia, noktah akhir kehidupan manusia ni, dia akan berakhir di alam sa'idun, alam syurga, ataupun yang disebut dengan alam neraka, wal-iyasbillah. Masuk dalam neraka, masuk dalam syurga, inilah noktah pengakhiran. Tidak ada lagi alam yang lain yang dia perlu tempuh. Kalau alam dunia, ada lagi perjalanan alam lain. Kita kan, kalau kita fikir balik, kita duduk sekejap ni, kita ni bermula daripada alam mana ulama sebut? Bermula daripada alam rahim, kan? Ni alam pertama kita. Tak ada orang ni boleh angkat tangan pagi ni, ustaz, saya tak lalu alam rahim, ustaz, tak ada. Tiba-tiba besar macam ni dah, lahir di dunia terus dah, tak ada. Asal kehidupan kita ni, dia bermula daripada alam kandungan rahim mak kita. Berapa lama duduk dalam kandungan rahim? Lama tak lama, lebih kurang 9 bulan 10 hari. Cukup tempoh, sama ada selesa ke tidak ke, suka dah duduk dalam perut mak ni. Mak pergi ke mana? Mak pergi ke LCC, kita pun ikut dah. Mak makan, kita pun kenyang ni, duduk dalam perut mak. Tapi selesa macam mana sekalipun, cukup tempoh, Allah Ta'ala paksa kita keluar. Cukup tempoh ni, 9 bulan 10 hari, kamu selesa. Selesa macam mana sekalipun, kamu dah habis tempoh dah. Keluar kita daripada alam yang pertama, alam rahim, kita dihijrahkan masuk ke dalam alam yang kedua, iaitu alam dunia sekarang ni. Allahu Akbar. Baru alam kedua, baru kita ni dah. Rasa lama dah. Hidup ni lebih kurang 70 tahun ada orang tu. Lama dah ustaz hidup. Tapi baru duduk di alam kedua, baru kehidupan. Ada lagi 3 alam yang wajib setiap daripada kita ni hidup. Baru alam kedua, alam dunia kita ni. Kalau kita duduk balik dan fikir sekejap, kita ni daripada zaman mana alam dunia? Daripada zaman kanak-kanak kita atau tidak? Zaman kanak-kanak kita ni semua ni. Daripada zaman kanak-kanak suka ke? Suka. Jumpa orang dukung kita. Jumpa orang pegang pipi kanan kita, pegang pipi kiri kita. Bila ni masa kanak-kanak, ni setakat tua-tua ni orang tak pegang dah pipi dah. Tengok tu geram dah. Ada lagi dia kata dia. Tengok tu geram dah. Tapi habis itu ke hidup. Dak agama kita aja. Daripada zaman kanak-kanak, tiba-tiba Allah Ta'ala berubah alam. Berubah zaman ni, masuk jadi zaman orang dewasa kita. Kita ingat balik dulu-dulu. Habis itu ke dak lagi. Tiba-tiba jadi orang tua dah nah. Dengan keadaan tak perasan. Allahu Akbar, kita bandingkan gambar kita yang 30 tahun dulu. Rasa betul ke aku ni duduk depan cermin. Kita lelen ni
Tengok gambar yang 30 tahun dulu. Dalam keadaan kita ni, cepatnya kita sebut dah. Allahu Akbar, 30 tahun dah beza dengan gambar ni. Sama ada kita nak ke tak nak, kita tak boleh tahan ni. Kenapa? Cukup tempoh, Allah Ta'ala gerakkan dengan sendiri. Habis ke di saat kita jadi orang tua, hidup habis di situ ke? Tak. Agama kita ajar ni, bila kita peringkat jadi orang tua, Allah Ta'ala matikan kita untuk dialihkan masuk ke dalam alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh kita. Agama kita ajar. Habis di alam barzakh ke? Tak lagi hidup kita ni. Orang tanya, betul ke hidup di alam barzakh? Bagaimana hidup di alam barzakh? Kita tak boleh fikir. Boleh fikir ke tak boleh? Macam kita kan duduk di alam kandungan rahim. Alam pertama ni boleh ke tak kita nak fikir di alam kedua, alam dunia? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Bayi dalam kandungan rahim ni, bagaimana dia nak fikir, bagaimanalah aku nak makan nasi di alam dunia? Tak boleh. Bagaimanalah aku ni nak datang kuliah di alam dunia? Tak boleh. Bagaimana nak merasai? Kena lahir dulu. Begitulah kehidupan di alam barzakh. Bagaimana nak hidup di alam barzakh? Dia kena mati dulu. Di saat manusia mati inilah dia sebut, ya Allah, rupanya hidup ya Allah di sini ya Allah. Ingat ke dunia ni habis, kehidupan ni habis di saat di atas dunia saja tak. Rupa-rupanya masuk di alam barzakh, hidup sebagaimana kita lelah ni. Hidup dalam keadaan kita lelah ni, tetapi di alam barzakh ini bermulanya yang disebut dengan taklifan. Taklifan macam mana? Tanggungjawab untuk kita ni menanggung, dan kita diberi tanggungjawab di saat mana kita di atas dunia dulu. Atas dunia ni kita ada taklifan, ada tanggungan. Masuk di alam barzakh, bermulalah yang disebut dengan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jawab satu-satu di hadapan Allah Taala yang berada di alam barzakh. Habis situ ke hidup? Tak lagi ni. Anak tak habis di situ. Tuan-tuan sekalian tak habis di situ. Agama kita ajar ni, akidah kita umat Islam, hidup kita bukan setakat di alam barzakh saja dak. Di mana? Ada lagi kehidupan selepas daripadanya. Kalau kita baca surah Yasin pada malam Jumaat lepas, kita akan bertemu dengan satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat ni Allah Ta'ala sebut, hidup kamu ni tidak habis di alam barzakh dak. Kenapa? Satu hari ni anak akan bangun, para hadirin sekalian akan bangun daripada kubur masing-masing. Dalam keadaan kita akan tanya, man ba'athana, siapa gak yang bangunkan kami ni daripada alam kubur kami? Anak akan tanya, tuan-tuan akan tanya. Lama kita duduk di alam barzakh, tiba-tiba hari ni kita berdiri. Bila berdiri ni, kita akan tanya, man ba'athana, siapa gak yang kejutkan kami? Min marqadina, daripada tempat yang lama kami tidur di alam kami ni. Lalu Allah Ta'ala jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah wa'ada ar-rahman, janji ar-rahman, kata Allah. Allah Ta'ala janji dah, hidup bukan setakat hidup di dunia, hidup bukan setakat hidup di alam barzakh, hidup bukan setakat di mahsyar, tidak terhenti di situ. Tetapi terhentinya kehidupan manusia ni bila dia berakhir di alam sa'idun, alam syurga, ataupun alam saqiyun, iaitu alam neraka. Manusia anak bangkit daripada alam barzakh, jalan dalam kegelapan malam. Jalan ni nak menuju ke mana? Nak menuju ke dalam alam yang keempat, yang para alim ulama sebut alam mahsyar. Alam mahsyar. Di alam mahsyar inilah akan ditentukan tempat manusia ini berakhir di mana. Sama ada tempat yang ini berakhir di alam yang kelima yang disebut dengan alam sa'idun. Alam kelima ni ada dua, iaitu alam sa'idun, alam syurga, alam bahagia ni alam syurga, ataupun alam saqiyun, alam penderitaan, iaitu alam neraka. Waliyahzubillah. Di saat manusia berada di mahsyar inilah Allah Ta'ala sebut, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Di saat manusia berada di mahsyar, Allah Ta'ala sebut, ada satu golongan manusia yang aku jadikan wajah mereka ini ibyaddat wujuhuhum, wajah mereka dalam keadaan putih berseri, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, fa fi rahmatillah, manusia jenis inilah dia berada di dalam rahmat Allah,
hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ni, khalidun, buat selama-lamanya. Yang 2 minggu lepas kita baca berkenaan manusia yang paling rugi di mahsyar. Yang minggu ni kita baca berkenaan dengan golongan manusia yang Allah Ta'ala sebut fa fi rahmatillah, golongan manusia yang mendapat rahmat Allah di mahsyar. Siapa ni golongan yang mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar? Lalu datangnya hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang menyatakan manusia yang mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar ini, dia ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Kalau kita bacakan di dalam kitab Rahlatun ila Daril Akhirah, perjalanan manusia nak menuju ke hari akhirat, dia ceritakan bermula daripada manusia ni hidup lagi sehingga berada di sakaratul maut, di saat manusia mati, menempuh yang disebut dengan alam barzakh, bangkitnya manusia ini dalam keadaan dia berjalan menuju ke mahsyar. Lalu di saat manusia berada di mahsyar, pengarang ni sebut macam mana? Ada satu tajuk yang diberi dengan tajuk fi dhilli arsyir rahman, di bawah lindungan ataupun di bawah naungan rahmat arsyir rahman, arash daripada yang maha pemurah. Siapa ni? Rasulullah sebut ada 7 manusia. Ada 7 golongan manusia yang apabila dia bertemu dengan Allah Ta'ala di mahsyar, Rasulullah sebut inilah manusia yang mendapat rahmat Allah fi dhilli arsyir rahman, yang mendapat lembayung ataupun yang disebut dengan naungan arash daripada Allah Subhanahu wa taala di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaihi. 7 golongan. Ana tak cadang pagi ini nak sebut 7 golongan. Kalau sebut 7 ni pukul 9 lah kita berhenti ni, tak ada. Kita ni banyak lagi program pagi ni, tak ada. Nasi lemak lagi, roti canai lagi ni. Tu pun dengan pukul 9 tu tengok jam terus dah. Allah Ustaz. Jelin terkejut nampak terangkat keni-keni tu dengan pukul 9, tak ada. Ana nak sebut beberapa daripada 7 ini, daripada hadis ini ada kesempatan kita bacalah insya-Allah. Yang pertama Rasulullah sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang mendapat rahmat Allah Taala di mahsyar. Rasulullah sebut sab'atun, 7 golongan yudhilluhumullah, yang akan mendapat perlindungan naungan arasy Allah fi dhillihi, di bawah naungan rahmatnya, yauma, pada hari la dhilla, tidak ada lindungan naungan rahmat yang lain illa dhilluh, kecuali yang datang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut direct ni, ada 7 golongan manusia ni, dalam ramai-ramai manusia dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, ada 7 pengiktirafan, ada 7 golongan yang Allah Taala, yang Rasulullah sebut ya sab'atun, 7 golongan yudhilluhumullah, yang akan mendapat pelindungan naungan arasy Allah fi dhillihi, pada naungan arasnya, pada naungan rahmatnya, yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada pelindungan yang lain illa dhilluh, kecuali yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Rasulullah sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Al-imamul adil, daripada 7 golongan ini yang pertama Rasulullah sebut al-imamul adil. Al-imam siapa? Al-imam dalam Islam tidak merujuk kepada yang amat berhormat ataupun yang berhormat saja, tidak. Al-imam pemimpin. Pemimpin dalam Islam tidak merujuk kepada yang amat berhormat ataupun yang berhormat saja, tak. Kenapa? Ada kan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut macam mana? Kullukum ra'in, setiap daripada kamu ni, kata Rasulullah, ra'in adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu dia bertanggungjawab terhadap orang yang dia pimpin. Maknanya kalau berdasarkan hadis ni pemimpin yang dirujuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan merujuk kepada yang amat berhormat, bukan pemimpin tu, bukan pemimpin ni, tidak. Tetapi pemimpin di sini merujuk kepada diri kita sendiri.
Merujuk kepada siapa? Merujuk pada kita sendiri. Kalaulah kita ini memimpin dalam keadaan adil, pastinya kita mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar. Bagaimana merujuk pada kita? Bagaimana pemimpin ini merujuk pada diri kita, bukan orang lain? Kerana paling kurang setiap daripada kita ini bertanggungjawab untuk memimpin jasad kita, paling kurang dah. Amanah kepimpinan yang paling kecil yang ada dalam setiap daripada kita, paling kurang kita ni memimpin jasad kita. Paling kurang. Ni anggota badan kita ni semuanya hak Allah. Kita diberi amanah. Adakah paling kurang ni, kalaulah nak dirujuk pemimpin yang paling kecil, diri kita ni adakah amanah dalam kita memimpin diri kita sendiri? Kalau kita nak tengok dalam aspek yang lebih besar, paling kurang kita ni jadi pemimpin kepada keluarga kita. Ayah dia memimpin isteri dia, memimpin yang disebut dengan anak-anak dia. Isteri dia memimpin anak dia. Seorang anak dia memimpin yang disebut dengan ibu dia, bapa dia yang sudah tua. Pemimpin yang adil merujuk kepada diri kita. Allahu Akbar. Kalaulah manusia ini dia berlaku adil, pastinya Allah Ta'ala akan berlaku adil pada dia. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, ramai yang jadi anak yang tak adil. Adil di sini dia merujuk kepada neraca agama. Betapa ramai manusia yang jadi ayah yang tak adil. Yang jadi ibu yang tidak adil pada neraca agama. Yang jadi anak yang tidak adil. Allahu Akbar. Kalau kita dengar kan, anak ni adil lawan dia zalim. Betapa ramai anak yang buat zalim pada mak dan ayah dia di saat mak ayah dia tu. Ramai tak dah. Allahu Akbar. Orang macam ni kalaulah dia tidak adil, berlaku zalim, pastinya Allah Ta'ala akan berlaku zalim pada dia di saat dia berada di mahsyar Allah. Kalau kita ingat dulu hari raya kan, ada seorang ibu ni di saat mana nak hari raya hari tu, dia tunggu anak dia balik. Anak berapa orang? Kita tanya 7 orang. Beli biskut hari rayanya, beli persiapannya. Kita tanya kenapa? Dia kata moga-moga anak dia balik lah tahun ni, banyak tahun dah tak balik. Anak berapa orang? Anak 7 orang dia kata. Kerja besar lah dia kata. Boleh lah untuk dia makan tu boleh. Tapi tak balik ke? Tak balik dia kata, Ustaz. Allahu Akbar. Dia kata tak balik anak dia ni. Bahkan dia sedihnya ada seorang anak ni minta Jabatan Kebajikan Masyarakat ambil dia ni daripada rumah, nak pergi hantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Anak berapa? Anak 7. Anak macam ni anak yang zalim. Jauh daripada yang disebut dengan bersifat adil daripada pandangan agama. Rasulullah sebut yang pertama golongan yang akan mendapat rahmat Allah apabila dia ini menjadi seorang pemimpin yang adil. Sama ada pemimpin ini dia sebagai anak, dia berlaku adil kepada mak ayah dia. Ayah sebagai seorang ayah, macam mana ayah yang adil ni? Allahu Akbar. Lawan pada adil ni zalim. Kita tengok ramai ayah yang berlaku zalim kepada agama anak dia. Anak yang kecil-kecil kadang-kadang tak dah membesar, masuk sekolah menengah, masuk sekolah rendah dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Kerana ayah ni tak ambil berat pun tentang pendidikan Al-Quran. Ayah zalim. Ayah ni dalam keadaan dia hidup, anak boleh baca Al-Quran, anak solat ke, ikut pandai dia lah, tak payah hajar lagi lah, kecil lagi. Betapa ramai kalau kita pergi sekolah rendah nak baca Al-Quran, tak boleh. Kenapa? Ayah ni di saat dia memimpin anak dia tidak berlaku adil pada anak. Allahu Akbar. Masuk sekolah menengah dalam keadaan betapa ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Masuk sekolah masuk universiti, keluar daripada universiti, kalau kita minta dia baca Al-Quran, huruf ca pun ada tak dalam Al-Quran ni. Ca ni tak ada dalam Al-Quran. Tapi kerana tak kenal, huruf pa pun ada. Pa ni tak ada lah dalam Al-Quran ni. Tapi kerana tak kenal ni, puncanya apa? Puncanya di saat mana ayah memimpin dia dulu ni dalam keadaan tak ambil berat pun tentang pendidikan Al-Quran. Subhanallah. Allahu Akbar. Zalim ni bukan rujuk pada orang lain, rujuk pada diri kita sendiri. Kita ada keluarga kita yang kita pimpin, anak ada isteri, ada anak-anak, ada ibu bapa. Kita tak rujuk pada orang lain, tapi adakah kita ni berlaku adil kepada orang yang kita pimpin? Subhanallah. Betapa ramai yang tak ambil kisah anak pandai solat ke, anak nak solat macam mana ke, tak apa. Allahu Akbar.
Jangan kejut anak ni, biarlah dia tidur, tak apalah, tak solat, tak apa. Zalim ayah ni, subhanallah. Kadang-kadang kalau kita bacakan dalam Al-Quran, manusia ni bukan setakat dia buat zalim pada orang lain, tak. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan, kalau kita baca di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut manusia ni kadang-kadang dia boleh buat zalim pada diri dia sendiri. Macam mana? Ada kan ayat Allah Ta'ala sebut, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Zalimi anfusihim ni, dia buat zalim, bukan buat zalim pada orang lain, kata Allah. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya manusia yang telah dimatikan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan dia mati ni, dia mati buat zalim pada siapa? Pada diri dia, subhanallah. Bukan dia buat zalim pada orang lain, tak. Dia tak ambil hak orang lain, dia tidak yang disebut khianat pada orang lain. Tapi Allah Ta'ala sebut manusia ni dia tidak amanah, tidak berlaku adil pada diri dia, zalimi anfusihim, dia mati dalam keadaan dia buat zalim. Allahu Akbar. Pada siapa? Pada diri sendiri. Kita tertanya-tanyalah, ada ke orang buat zalim pada diri sendiri ni? Ada rupanya. Ada ke kita ingat ke kan, buat zalim ni pada orang lain saja? Rupa-rupanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita ada jenis manusia ni, kalau rujuk pada ayat ni, dia buat zalim pada diri sendiri ni apa? Kerana dia tidak ikut serta hijrah bersama dengan Nabi SAW. Tapi orang sekarang, zaman sekarang, hijrah ni tak ada dah. Bagaimana dia buat zalim pada diri dia sendiri? Antaranya banyak dah. Hidup dalam keadaan nak baca Al-Quran tak boleh, subhanallah. Ni buat zalim pada diri sendiri. Kenapa Al-Quran? Kerana Al-Quran ni jadi sumber hidayah pada diri dia. Rasulullah sebut, orang yang akan mendapat rahmat Allah Ta'ala di mahsyar, Al-Imamul Adil. Dia merupakan seorang pemimpin yang adil. Di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, aku akan bagikan suatu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sana. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, rasa kita berhenti dulu pada yang pertama ni. InsyaAllah kita hurai yang 6 yang lain tu pada kesempatan yang lain, insyaAllah. Kalau nak berhabis dalam keadaan pukul 9 sungguhlah kita dah insyaAllah. Kita ambil, kita ada huraian-huraian yang lain, insyaAllah. Kita berhenti dulu di yang pertama. InsyaAllah ada kesempatan kita sebut 6 lagi golongan yang Rasulullah sebut direct di dalam hadis, golongan yang akan mendapat rahmat Allah di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahsyar. Banyaklah 6. Antaranya Rasulullah sebut, wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Sehinggalah Rasulullah sebut, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang lelaki yang bersedekah dalam keadaan dia ni, dalam keadaan bila dia nak bersedekah ni, tangan hatta la ta'lama shimaluhu, tangan kiri ni Rasulullah sebut tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Maknanya apa? Maknanya dia boleh infak dalam keadaan jumlah berapa sahaja, dia tak kisah. Allahu Akbar. Ni payah dah. Nak infak dalam keadaan tangan kiri ni, berapa yang dikeluarkan oleh tangan kanan, tangan kiri ni tak tahu berapa. Maksudnya tangan kanan masuk poket, dengan beg-beg duit dia bagi, dengan dompet-dompet boleh jadi dia masuk dalam tabung. Berapa jumlahnya tangan kiri tak tahu. Ni suatu perumpamaan, kalau kita fikir secara logik memang tak logik. Tapi Rasulullah di sini nak membagi suatu kiasan. Kenapa? Tangan kiri ni anggota, sama anggota lah kan. Takkanlah tangan kiri tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Tetapi di sini suatu kiasan daripada Nabi SAW. Rasulullah nak ajarnya, orang yang mendapat rahmat Allah, maknanya bila dia boleh infak berapa sahaja ni, bermakna dia melihat hari akhirat itu lebih besar daripada dunia dalam hati dia. Ni nak diajar oleh Nabi SAW. Ada kesempatan kita sambung baca hadis ini 6 baki ni, insya-Allah kita ada huraiannya, insya-Allah kita sama-sama ambil manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan anda sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.